Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Jumaat, iaitu subjek Lughatul Quran, bahasa Arab. Okey, hari ini Ustaz nak buat latihan. Okay, sebelum-sebelum ni kita dah ulang kaji tentang jumlah fi'aliyah dan jumlah ismiyah. Kemudian kita dah ulang kaji tentang adawatul istifham ataupun dalam bahasa Melayunya kata tanya. Dan hari ini kita akan masuk kepada ad-dhamairu. Kata ganti nama diri. Yang pertama, kata ganti nama diri yang pertama dan juga kata ganti nama diri yang kedua. Pertama merujuk kepada siapa? Ustaz pernah cerita sebelum ni, kata ganti nama diri yang pertama merujuk kepada diri sendiri. Contohnya dalam bahasa Melayu, saya, beta, aku. Itu merujuk kepada kata ganti nama diri yang pertama. Dalam bahasa Arab, ana, nahnu, ana saya, nahnu kami. Itu kata ganti nama diri yang pertama. Baik. Kemudian kata ganti nama diri yang kedua merujuk kepada orang yang kita tengah bercakap ni. Kan kita tengah bercakap dengan orang tu kan. Kalau kita merujuk pada diri sendiri, kita panggil saya, beta, patik, aku. Ataupun dalam bahasa Arabnya ana, ana saya, nahnu kami, kami semua nahnu. Okey, yang ini kata ganti nama diri yang kedua merujuk pada orang yang kita tengah bercakap tu. Contohnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, awak, kamu, engkau. Kalau dalam bahasa Arab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu merujuk kepada kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua tu kita kata apa? Mukhatab. Kata ganti nama diri mukhatab untuk lelaki. Okey, kata ganti nama diri kedua untuk lelaki. Mukhatabah, kata ganti nama diri yang kedua bagi perempuan. Mutakallimun adalah kata ganti nama diri yang pertama. Jadi apa kita kena buat pada latihan muka surat 16 ni? Okey, Ustaz lupa nak suruh bawa keluar buku latihan, buku aktiviti Lughatul Quran tahun 5. Okay, kemudian terus buka pada muka surat 16. Okey, kita sama-sama kita baca dahulu arahan dia. Istakhrij ad-dhamiru minal jumal al-atiyah thumma ayyinha mukhataban au mukhatabatan au mutakalliman. Okey, maksud dia apa? Okey, boleh tulis terjemahan dia dekat atas. Okey, keluarkan kata ganti nama diri dari ayat-ayat berikut. Kemudian tentukan kata ganti nama diri kedua untuk lelaki ke, kata ganti nama diri kedua untuk perempuan ke, ataupun kata ganti nama diri ketiga. Ataupun kata ganti nama diri yang pertama. Okey, Ustaz ulang semula dia punya arahan. Keluarkan. Okey, boleh tulis. Okey, Ustaz ulang semula. Keluarkan kata ganti nama diri daripada ayat berikut. Kemudian tentukan kata ganti nama diri kedua lelaki ataupun kata ganti nama diri kedua perempuan ataupun kata ganti nama diri yang pertama. Ingat tak pertama apa? Okey, kedua kata ganti nama diri kedua apa? Dan kata ganti nama diri kedua pula dia ada dua. Satu untuk perempuan, satu untuk lelaki. Okey, baik. Sama-sama kita tengok. Okey, yang pertama. Okey, kat sini dia bagi jadual. Rakam ni nombor, jumlah ni ayat. Okey, dhamir ni maknanya kita kena keluarkan kata ganti nama dia dekat sini. Apa kata ganti nama yang telah digunakan. Okey. Kemudian kita kena tentukan mukhatabun ke ataupun mukhatabatun ke ataupun mutakallimun. Mukhatabun ni adalah kata ganti nama diri yang pertama
bagi kata ganti nama diri yang kedua bagi lelaki. Apa dia? Anta, antuma, antum. Itu mukhatabun. Kata ganti nama diri kedua bagi lelaki. Mukhatabah pula apa dia? Kata ganti nama diri yang kedua bagi perempuan. Contoh dia apa? Anti, antuma dan antunna. Okey, baik. Kemudian mutakallimun. Kata ganti nama diri yang pertama. Apa dia? Ana dan juga nahnu. Saya dan juga kami. Okey, baik. Boleh tulis dulu. Okey. Boleh pecahkan. Okey, mukhatabun. Yang pertama, anta. Anta. Kemudian, antuma. Okey. Kemudian ketiga, antum. Okey, baik. Itu mukhatabun. Okey, kalau mukhatabah, yang pertama, anti. Okay, anti. Yang kedua, antuma. Dia sama juga macam lelaki tadi, antuma. Okey. Kemudian yang ketiga, antunna. Okey. Mutakallimin pula, al-mutakallimun. Yang pertama, ana. Yang kedua, nahnu. Dia ada dua sahaja. Kalau mukhatabun ada 3, mukhatabatun pun ada 3, mutakallimun ada 2 sahaja, ana dan juga nahnu. Okey, jadi mari sama-sama kita tengok ayat dia. Ayat dia yang pertama. Okey, yang pertama sama-sama kita baca. Nahnu nunaqishu ad-darsa ma'an. Ulang semula. Nahnu nunaqishu ad-darsa ma'an. Okey, boleh tuliskan terjemahan dia dekat atas ataupun dekat bawah, tapi Ustaz rasa kat atas lah. Lagi mudah kamu nak tulis sebab ruang dia panjang sikit. Okey, maksud dia, kami berbincang tentang pelajaran bersama-sama. Kami sedang berbincang tentang pelajaran bersama-sama. Nahnu. Jadi, dekat sini, dhamir yang digunakan apa dia? Awal-awal dah dia tunjuk nahnu. Jadi, awak boleh tuliskan nahnu dekat sini. Nahnu. Pindahkan sahaja nahnu. Okey. Dan nahnu ini apa? Mukhatabun ke, mukhatabatun ke, mutakallimun? Kata ganti nama diri kedua untuk lelaki ke? Kata ganti nama diri kedua untuk perempuan ke? Ataupun kata ganti diri yang pertama. Tengok kat sini, kita dah keluarkan tadi. Ini anta, antuma, antum sahaja mukhatabun. Mukhatabatun, anti, antuma dan antuna sahaja. Mutakallimun, ana dan juga nahnu. Dia gunakan apa? Nahnu. Jadi, mutakallimun. Tulislah mutakallimun. Okey, baik. Ba pula. Kita tengok ba. Okay. Kita akan cuba bincangkan sampai 3 je. 3 ataupun 4. Kemudian yang lain tu awak kena buat sendiri. Barulah mencabar sikit. Okey, ba. Yang kedua, ba. Antum. Okey, sama-sama kita baca. Antum tullabun mumtazun. Antum tullabun mumtazun. Okey. Kamu semua adalah pelajar lelaki yang cemerlang. Okay. Kamu semua adalah pelajar lelaki yang cemerlang. Okay, saya ulang lagi. Kamu semua adalah pelajar lelaki yang cemerlang. Okey, dhamir yang digunakan apa dia? Antum. Antum. Jadi boleh pindahkan dekat sini. Antum, dhamirun, antum. Okey. Antum ini pula di bawah apa? Mukhatabun ke, mukhatabatun ke, ataupun mutakallimun? Kita tengok mukhatabun dulu. Dalam mukhatabun ada anta, antuma, antum.
Jadi dia dikategorikan sebagai mukhatabun. Tulislah mukhatabun. Mudah sahaja. Dan Ustaz rasa perbincangan kita yang terakhir. Sebab yang lain ni Ustaz nak suruh awak buat sendiri. Okey, jim. Jim. Okey, sama-sama kita baca. Antuma la'ibani bikuratil qadami. Antuma la'ibani bikuratil qadami. Okey, Ustaz bagi tahu dia punya terjemahan. Awak tulis. Okey, kamu berdua adalah pemain bola sepak. Okey, Ustaz ulang semula. Kamu berdua adalah pemain bola sepak. Okey, Ustaz ulang lagi. Kamu berdua adalah pemain bola sepak. Okey. Kita tengok dhamir dia apa. Dhamir dia adalah antuma. Okey, jadi pindahkan dekat dhamir antuma. Okey. Kita tengok pula dia kategori apa. Antuma ni kategori apa? Okey, dalam mukhatabun anta, antuma, antum. Okey, maknanya dia mukhatabun. Jangan tulis lagi. Cuba tengok pula dekat mukhatabah. Anti, antuma, antunna. Dekat mukhatabah pun ada antuma. Dekat mukhatab pun ada antuma. Dua-dua ada antuma. Jadi macam mana kita nak tentukan? Takkanlah kita nak tulis dua-dua. Tak boleh tulis dua-dua. Mukhatabun dengan mukhatabatun. Tak boleh tulis dua-dua. Jadi kita nak tentukan sama ada mukhatabun ataupun mukhatabatun. Mudah sahaja. Kamu tengok perkataan selepas dhamir dia. Kan ni kan dhamir dia kan? Antuma. Okey, tengok perkataan selepas dia. Okey. La'ibani. La'ibani. Maksud dia permain. Maksud dia pemain. Tetapi kita kena tentukan pemain apa. Pemain perempuan ke pemain lelaki. Dia pemain bola sepak kan. Tetapi pemain perempuan ke pemain lelaki. Jadi macam mana kita nak tentukan? Okey, cuba tengok dekat sini. Ada ta marbutah tak? La'ibani ni. Hadirnya alif nun menunjukkan dia musanna, dua orang. Tetapi sebelum alif nun ni ada ta tak? Ada ta marbutah tak? Tak ada. Kalau tak ada, maksud dia merujukkan kepada lelaki. Bila lelaki, mukhatabun. Kalau perempuan, dia ada ta. Ada huruf ta sebelum alif nun ni. Sebelum alif nun ni dia ada ta, maksudnya dia adalah perempuan. La'ibatani. La'ibatani bermaksud dia perempuan. Jadi kalau dia perempuan, kalau dia jadi la'ibatani, maksudnya dia mukhatabatun. Tetapi ini tak ada ta. Sebelum alif nun tu tak ada ta. La'ibani. Dia bukan la'ibatani. Okay, kalau la'ibani bermaksud dia mukhatabun. Sebab dia lelaki. Okey, boleh tulis mukhatabun. Okey, baik. Untuk dal, ha, waw, zai dengan ha. Okey, Ustaz nak kamu buat dan bukan setakat kamu lengkapkan jadual ini. Ustaz nak kamu cari sekali maksud dia. Maksud dia. Buat ayat. Buat ayat terus. Okey. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.